Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So pada hari ini kita mulakan dulu kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, baik pelajar. So hari ini kita akan sambung dalam neurobiology about the substance abuse and addiction cycle. So hari ini kita akan bincang berkaitan dengan bagaimana bahan-bahan psikoaktif dan bagaimana penagihan itu dia boleh proses penagihan itu dia bermula. Jadi pelajar bila berkaitan dengan neurobiologi, pelajar mesti kena ingat dia berkaitan dengan sistem saraf pusat. So sistem saraf pusat kita terdiri daripada saraf tunjang dan juga otak. So otak ni kita katakan dia sebagai tempat untuk mengawal semua perilaku manusia dan juga berkaitan dengan panca indera, dan semua akan dimasuk ke sana untuk diproses dan mendapat maklumat. Apa kaitan dia otak tu pelajar, otak tu sendiri dia ada satu aliran tenaga ataupun messenger yang membawa maklumat itu dengan menggunakan melalui tenaga elektrik dan juga chemical. So pelajar, maklumat yang kita sampaikan kata hari ini cikgu bercakap maka masuk ke telinga kamu, panca indera telinga kamu, dan telinga itu message itu akan dibawa oleh sel neuron atau sel saraf reseptor dan bawa kepada sistem saraf pusat dan terus diproses di maklumat di otak kita. So di dalam otak kita tu ada sel yang dipanggil sebagai neuron, yang dia dipanggil sel otak, sel otak atau dipanggil neuron. Sel otak ni dipanggil neuron, yang mana neuron ini dia akan menghubung antara neuron-neuron yang lain melalui synaptic clefts, iaitu synaptic cleft. Di situlah dia akan merembes hormon-hormon tertentu yang membawa mesej, membawa mesej. Dan bagaimana kita nak lihat bagaimana hari ini bahan-bahan psikoaktif ataupun bahan-bahan yang kita katakan boleh menyebabkan ketagihan, dia mengganggu sistem otak kita. Otak kita, sehingga kita menyebabkan kita rasa ketagih dengan sesuatu bahan itu. Dan walaupun kita tahu bahan-bahan seperti dadah, seperti alkohol, dia memberi kesan buruk kepada kita, kita memang tahu, tapi kenapa kita masih lagi meneruskan untuk mengambil dadah tersebut? Ini yang kita katakan, proses ini kita lihat bagaimana ia berlaku dalam otak kita, dan bagaimana otak ini akan mewujudkan kita akan terus ambil benda tu sehingga kita tidak dapat kawal diri kita untuk mengambil bahan yang terlarang tersebut. Baik, itu adalah berkaitan dengan neurobiologi. So kita tengok sedikit nota supaya sebagai imbasan kita. Okey, yang ini slide boleh nampak pelajar? Okay. Baik, so the neurobiology of substance abuse and addiction cycle, yang kita nak tahu dekat sini bagaimana otak itu, bahan-bahan yang kita ambil iaitu seperti dadah, alkohol ataupun dipanggil sebagai bahan psikoaktif. Kalau dadah di Malaysia memang illegal, memang haram, memang tidak boleh diguna, diedar. Tapi alkohol dan juga rokok di Malaysia legal, kita boleh gunakan dengan kalau macam alkohol kita boleh ambil dia, kita tidak dikira bersalah. Tetapi bila kita berkata dengan substance abuse, substance ini maksudnya ada bahan-bahan psikoaktif yang boleh mempengaruhi otak kita. So otak ni kamu akan dengar satu istilah yang dipanggil sebagai brain plasticity. Brain plasticity. Apa yang dimaksudkan dengan brain plasticity ni, iaitu otak kita ni dia akan boleh berubah dari segi perjalanan kimia dalam otak kita tu disebabkan oleh persekitaran. Okey, contohnya otak kita boleh berembeskan banyak hormon-hormon dopamin dan serotonin apabila kita melakukan aktiviti seperti bersukan dan perkara-perkara yang menyeronokkan. Jadi otak kita ni boleh berubah. Jadi itu dipanggil sebagai brain plasticity. So apa maksud brain plasticity? Kita boleh berubah otak kita, proses yang berlaku dalam otak kita boleh berlaku disebabkan oleh faktor persekitaran. Begitulah yang terjadi dan begitulah boleh juga terjadi dengan
pengambilan bahan-bahan yang dipanggil sebagai bahan-bahan psikoaktif seperti alkohol, tembakau dan ada drugs seperti heroin, morfin. Jadi kita lihat nanti minggu depan kita akan tengok pembentangan. Kita ada pelbagai jenis dadah dan bagaimana dadah ini mempengaruhi sistem rembesan ataupun neurotransmitter yang membawa signal-signal tertentu yang menyebabkan perubahan dalam tingkah laku kita dan emosi kita. Okey. So kita dah sedar dan bila kita berkaji tentang neurobiologi, kita tidak boleh lari daripada sel saraf, iaitu dipanggil sebagai sel otak yang dipanggil sebagai neuron. Kita tak lari dan bagaimana kita lihat bagaimana neuron ini sentiasa bercantum dan menyampaikan mesej tertentu. Dia akan bercantum-cantum dan akan sampaikan mesej. Yang ini yang kita nak tengok bagaimana apabila kita mengambil bahan psikoaktif seperti dadah, alkohol dan tembakau, bagaimana dia mempengaruhi sistem otak kita dan kenapa kita boleh menyebabkan ketagihan. Yang ni yang cikgu cakap cikgu ulang balik yang hari tu. Okey, yang ni pengkaji-pengkaji berkaitan dengan neuroscience. Dia berkaji tentang bagaimana sel otak ini dia berhubung atau dia berkomunikasi. So cara dia berkomunikasi adalah dengan menyampaikan neuron-neuron ini melalui rembesan-rembesan yang dipanggil sebagai neuron transmitter. Kalau kita tengok sini neurotransmitter, dan dalam neurotransmitter tu ada banyak, nanti kita akan belajar, nanti pelajar boleh ambil nota tambahan cikgu bagi pelajar jelas ada dopamin, serotonin, GABA, amino acid, glutamate, apa lagi, acetylcholine, adrenaline. Ini adalah yang dikatakan neurotransmitter yang membawa mesej-mesej tertentu. Nanti kita akan pergi. Dan ini yang berlaku kepada otak kita apabila sesuatu berlaku, dan kenapa kita boleh rasa gembira, kenapa kita boleh rasa sedih, kenapa kita boleh rasa marah. Ini semua berkaitan dengan neuron yang dalam otak kita berhubung dan bagaimana ia menyampaikan mesej. Okey, dan kita belajar juga cycle yang ni cikgu tak nak sentuh sebab kita dah sentuh hari tu, dan bagaimana proses addiction tu berlaku. Dia berkaitan sangat dengan sistem fungsi otak kita. Okey, yang ni cikgu akan sentuh sikit lebih mendalam sebab hari tu ada pelajar kita tanya, dia tak berapa jelas tentang the reward pathway ni. Baik pelajar, dia punya asas dalam pengkajian addiction ini ataupun ketagihan ini di bahagian otak, dia mengatakan kenapa manusia boleh mengambil bahan itu dan berterusan mengambil bahan itu sehingga berlakunya ketagihan. So kajian otak menyatakan bahawa di dalam otak kita ada satu sistem dalam otak kita yang mengkaji tentang yang berkaitan dengan pengambilan bahan ini. Contohnya, kalau seseorang itu dia mengambil heroin, kenapa dia merasa begitu gembira? Berapa dia merasa begitu gembira walaupun dari segi persekitaran dia tidak. Contoh, dia berada dalam persekitaran yang stres. Tapi bila dia ambil heroin, dia rasa gembira. Dia rasa macam kaya, dia rasa macam ada dalam dunia kat awal-awal dengan dia. So kenapa? So benda itu dikaji dalam otak, apabila seorang ambil itu, apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem otak dia. So jadi bahagian otak bila dibelah, kalau ini dibelah, bila dibelah, jadi kita akan melihat dalam otak kita ada dipanggil sebagai laluan ganjaran ataupun the reward pathway. So the reward pathway ni kebanyakan berada dalam sistem limbik. So dalam otak manusia ni ada tiga struktur utama. Yang pertama dipanggil reptilian brain. Dia dekat sini. Kalau pelajar tengok, reptilian brain ni dia berada di sini. Ini yang pertama. So ada 3 bahagian utama sistem reptilian brain ni. Okey, kenapa dipanggil reptilian brain ni? Yang mana dia mengawal tindakan refleks. Contohnya bila kita tersentuh benda panas, kita akan refleks. So apabila kita berhadapan dengan bahaya, so kita akan lebih berjaga-jaga. So apabila orang cocok kita terperanjat. Ini adalah tindakan-tindakan refleks. Contoh makan, minum, kita rasa lapar, semua dikawal oleh yang kat sini dia panggil reptilian brain. Dalam reptilian brain ni dia adalah dipanggil juga brain binatang. Sebab apa? Dia mengawal pergerakan-pergerakan yang refleks, pergerakan dan berkaitan dengan survival. Jadi yang kedua dalam sistem otak kita yang dipanggil sebagai sistem limbik. So, sistem limbik ni berada di tengah. Sistem limbik ni berada di tengah. Okey, dia berada di tengah ni. Okey, so dalam sistem limbik ni dia banyak mengawal tentang emosi. Dia banyak mengawal tentang emosi, perasaan, semangat untuk meneruskan hidup. Tetapi lebih kepada emosi. So lagi satu lagi neocortex. Neocortex tu yang besar yang kat luar ni. Di lapisan luar ni, yang ini adalah dipanggil sebagai otak yang ada pada manusia, iaitu berfikir secara kritis, kreatif,
membuat perancangan. Dan apabila kita mengambil dadah, belajar apabila kita mengambil bahan psikoaktif seperti tembakau, alkohol dan ada drugs, contoh heroin dan morfin, ia sebenarnya paling banyak mempengaruhi daripada laluan ganjaran ataupun reward pathway yang berada di sistem limbik. So bila dibelah sistem limbik tu belajar, dia berkaitan dengan emosi dan rasa semangat dan rasa motivasi. Jadi bila dia belah lagi dua ni, jadi yang kawasan-kawasan yang terpengaruh adalah pertama VTA, iaitu the ventral tegmental area. So the ventral tegmental area kemudian dibawa kepada nucleus accumbens dan kemudian signal tu dibawa kepada prefrontal cortex. So cara kerja saya kepada kamu. VTA ni adalah yang dipanggil sebagai kawasan yang di mana rembesan hormon itu dikeluarkan. So hormon pertama sekali dikeluarkan signal dekat VTA ni. Contoh pelajar, kita rasa dia akan mengeluarkan hormon dekat sini, neurotransmitter yang bertanggungjawab. Contoh kita ambil satu lah, dopamin. Dopamin ni adalah dipanggil feel good neurotransmitter, iaitu satu hormon yang mengawal kita, yang merembeskan rasa seronok. Jadi dekat sini VTA. So lepas dekat VTA dan dia diproses di nucleus accumbens ni. Nucleus accumbens ni kat sini dia memproses maklumat. Kat sini dia berlakunya, di VTA ni kawasan berlakunya rembesan hormon. Dan hormon tadi tu dibawa ke nucleus accumbens yang mana dia proses tentang rasa seronok, motivasi, semangat, dan signal itu seterusnya dibawa di prefrontal cortex. Dan prefrontal cortex inilah yang dia fikir perancangan macam mana nak mencapai kegembiraan. Cikgu bagi satu contoh. So ingat, kat sini katakan the reward pathway, kita mula daripada sini. The reward pathway ni kita katalah chemical yang terlibat dekat sini adalah dopamin. So dopamin ni apa? So kita tengok dopamin fungsi dia. Kalau dekat sini dopamin, dopamin ini adalah fungsi kepada rasa seronok. Dia rasa seronok. Nanti kita tengok lagi nota. Kita tengok asas dulu supaya pelajar boleh jelas. Sekarang kita tengok yang ni dulu. Sekarang kita tengok the reward pathway. Katakanlah pelajar, sekarang ni katakan seorang individu dia ambil dadah jadi heroin. So heroin ni ataupun morfin dia akan merangsang satu neurotransmitter yang dipanggil dopamin. So dopamin ini dia adalah satu neurotransmitter yang apabila dirembeskan kepada otak kita, dia akan bagi signal kita feel good, kita rasa seronok, yang dipanggil euphoria. So benda itu berlaku di VTA ni. The ventral tegmental area ni adalah satu yang mana dia merembeskan hormon-hormon yang berkaitan dengan rasa seronok, iaitu transmitter yang dipanggil sebagai dopamin. So dia akan merembeskan, dia akan berlaku rembesan bahan kimia itu, chemical itu, neurotransmitter di sini. Dan kemudian dia akan bawa ke proses kepada nucleus accumbens ni. So nucleus ini dia akan proses. So dia akan proses dekat nucleus accumbens ni, dia akan proses. So dia akan proses kat sini, lepas tu dia akan proses, wow, dia rasa gembira, dia rasa seronok, dia rasa bersemangat. So bila dia rasa seronok dan bersemangat, so yang tadi dekat sini dia akan bawa pergi ke prefrontal cortex untuk ambil lagi bahan tu. Dia akan ambil lagi bahan tu sebab benda tu seronok. Contoh paling mudah, kalau kita jangan ambil dadah lah, kita pergi satu kedai. Bila kita pergi kedai, kita rasa makan es krim tu, sedap es krim tu. So yang sedap tu mula-mula dia akan proses dekat VTA ni, dia merembeskan hormon-hormon sedap tadi tu. So diproses di nucleus accumbens ni. Wah, sedapnya. Jadi bila sedap, kita akan makan lagi es krim tu. Sebab apa? Frontal cortex kata sedap, jadi frontal cortex ni adalah part of brain yang merancang dan dia ada berkaitan dengan tingkah laku. Jadi prefrontal cortex ni pun kata kita makan lagi. Tapi bila kita makan benda tu tak sedap, kita tak makan lagi. So yang kawal yang merancang benda tu adalah dia prefrontal cortex. Ini dia panggil sebagai laluan ganjaran tadi. Begitulah dengan dadah. Jadi dia ambil neurotransmitter tu, dia akan berlaku kat otak tadi tu. Jadi berlakunya di otak tu adalah pemindahan menerima dan sending and delivering neuron tu berlaku di synaptic clefts ni. Menerima dan menghantar berlaku di sini. Jadi kalau kata kita rasa gembira, ada hormon, ada neurotransmitter yang dirembeskan, ada bahan kimia yang dirembeskan dalam otak kita. Ini yang berlaku. Ini berlaku. Ini yang cikgu tunjuk contoh.
Jadi ada beberapa dopamin yang terlibat. So ini saya bagi contoh. Okay, pelajar boleh salin Okey. Yang ni lah, kita pergi yang ni dulu. Cikgu akan terang, nanti cikgu akan bagi nota ni. Okey, antara neurotransmitter yang wujud dalam kita punya otak memang Allah Tuhan jadikan jadikan. Pertama, acetylcholine. So acetylcholine ni dia mengawal tentang, fungsi dia adalah mengawal pergerakan, memori dan pembelajaran. Dia mengawal tentang memori dan pembelajaran. Okey. Kemudian dopamin. So dopamin ini dia adalah transmitter yang dipanggil feel good transmitter. Dopamin is involved in reward, motivation and addiction. Jadi dopamin ni adalah dia release satu hormon bila kita rasa gembira. Satu lagi enkapalin. Enkapalin ni adalah dia adalah seperti endorfin juga, tetapi dia lebih kepada melindungi daripada kita rasa sakit. Okey. Jadi kadang-kadang ada doktor bagi kita bius. Itu dipanggil epinephrine, hormon ini dan juga epinephrine, adrenaline. Ini adalah hormon yang dikeluar apabila kita rasa stres. So bila kita rasa stres, sebenarnya kita rasa tertekan, sesedih, sebenarnya hormon epinephrine atau adrenaline ni banyak dirembeskan. Banyak chemical tu dirembeskan dalam otak kita. Jadi kita rasa sedih. Yang ini GABA. GABA ni adalah gamma aminobutyric acid. GABA iaitu dia adalah fungsi dia, naturally occurring amino acid, body made chemical messenger. Dia mengawal tentang vision, motor control, dan dia memainkan peranan dalam mengawal kita punya kebimbangan. Itu sebab bila kita sebenarnya apabila kita mengambil dalam jenis depression, dia sebenarnya dia bertindak sebagai antagonis. So antagonis ni maksudnya dia menghalang, dia sedatif ataupun sedatif pengeluaran GABA ni. Jadi tu kadang-kadang kita tengok dia punya vision, dia punya motor control tak berapa seimbang. So bila orang mabuk ni, kalau kamu tengok dia jalan terhoyong-hayang. Sebab apa? Bila kita mengambil dadah jenis alkohol, sebenarnya dia sudah menyekat pengeluaran motor control. Sebab dadah ni ada dua jenis. Satu yang jenis sedatif iaitu antagonis, dia menghalang daripada hormon ni keluar. Contoh kalau kita banyak berfikir, sebenarnya banyak GABA, hormon GABA ni keluar. Okay? Neurotransmitter ni banyak dia keluar. Tapi bila kita ambil alkohol, kita rasa tenang sebab dia sudah kawal. Ini dadah jenis antagonis ataupun sedatif. Okey. Jadi glisin ni adalah amino acid juga. Dia fungsi dia dia boleh improvekan memori dan skill cognitive function. Itu sebab kadang-kadang awak tengok kadang-kadang ada orang bila dia ambil dadah, dia boleh, pemikiran dia boleh jadi macam sangat bagus. Sangat bagus, kadang-kadang dia boleh berfikir di luar kotak. Sebab apa? Ada dadah yang merangsang memory dan thinking skill ni. Dan nanti kita akan tengok jenis dadah tu. Lagi satu, metacapalin as a naturally occurring endogenous effect relatively short duration. Yang ni pun sama dia memberikan kita rasa seronok. Dia adalah endogenous opiate. Dalam otak kita ni, kita sudah ada jenis dadah jenis opiate. Memang ada dalam otak kita ni. Dia adalah dipanggil endogenous opiate ni adalah semula jadi punya dadah jenis opiate. Nanti kita akan bincang dadah jenis opiate, dia akan memang ada dalam otak kita tu. Okey. Kemudian adalah noradrenaline. Apa maksud noradrenaline ataupun norepinephrine? Dia adalah mengawal tentang fight and flight response. Alertness, dia akan buat kita lebih berjaga-jaga. Okey. Dia akan buat kita lebih berjaga-jaga. Dan social recognition, bonding yang pada sini, oxytocin dan serotonin ni adalah yang sleep anxiety. Jadi mereka yang ubat-ubat antidepressant seperti Xanax, benzodiazepine biasanya akan mengeluarkan hormon serotonin. Dia menggalakkan pengeluaran serotonin. Maknanya kalau dadah ni dia jenis stimulan. Kalau kita ambil heroin, morfin, dia ada dadah jenis stimulan, iaitu dia merangsang. Dia adalah dadah agonis. Lepas tu dia merangsang pengeluaran serotonin. Itu sebab kadang-kadang kita rasa kurang tertekan sebab pengeluaran dia. Okey. Jadi kita tengok dadah yang terlibat. Contoh kalau dia ambil alkohol, apakah neurotransmitter yang terlibat? GABA, serotonin dan metacapalin. Itu sebab bila kita ambil alkohol, kadang-kadang kita rasa kurang kebimbangan. Sebab dia sudah menyekat ataupun dia mengeluarkan marijuana, acetylcholine, kokain, epinephrine. Nanti pelajar-pelajar ingat aja. Okey, drug ni dia mempengaruhi neurotransmitter ni. So apa fungsi neurotransmitter ni? Jadi kita akan faham kenapa kadang-kadang ada seorang tu bila dia ambil dadah dia tak boleh tidur.
Sebab dia terlalu alert. Contoh kalau kita ambil heroin, okey, endorfin ni dopamin. Kenapa kita ambil heroin? Kenapa kita rasa terlalu gembira? Sebab dia banyak berembeskan hormon dopamin. Okey. Okey, kenapa bila kita ambil benzodiazepin kita rasa lebih tenang? Sebab dia kawal GABA. So GABA ni adalah yang mengawal tentang pergerakan dan pemikiran kebimbangan. Okey, kalau kita ambil ekstasi ni, kenapa kita rasa macam bertenaga, lepas tu kita rasa shock, kenapa kita rasa khayal? Sebab dia memberi kesan kepada neurotransmitter serotonin, dopamin dan adrenalin. Jadi nikotin pun begitu. Kenapa bila kita rasa rokok, kita rasa macam lebih okey, kita rasa macam boleh kawal sakit, adrenalin, dopamin dan acetylene. Contoh kalau kita ambil heroin, endorfin, kita tengok apa fungsi endorfin. Okay, endorphin inhibit transfer of pain signal or promote feeling of euphoria. Contoh endorphin ni dia punya fungsi, okay, kita tengok yang ni. So endorphin ni dia punya fungsi adalah dia menghalang rasa sakit dan bila kita makan dia akan rasa kita euphoria, gembira. Jadi kita tengok dekat sini. So bila kita ambil katakan kita ambil heroin, kan, kita akan rasa kita bila orang pukul kita tak rasa tak sakit. Jadi orang pukul kita lawan, kita tak rasa tak sakit. Orang pukul kita tak rasa tak sakit. Sebab apa? Kita sudah ambil hormon heroin, dia sudah menghalang endorfin ni daripada keluar terlalu banyak. Maknanya dia halang kita rasa sakit dan dia rasa kita seronok. Sebab bila dia rasa malu, kata-kata artis kan, dia ada ambil heroin, ganja ni, sebab bila artis ambil dadah tersebut, dia rasa macam shock, dia tak rasa malu nak bernyanyi, kan? Sebab apa? Dadah itu sudah mengubah fungsi otak dia yang normal. Itu sebab bila kita ambil dadah, perkataan yang pelajar kena ingat, dia hijack the brain. Okay, if you take the psychoactive substance, actually the substance hijack your brain. Apa maksud hijack your brain tu? Maksudnya dia telah menggantikan perubahan perlakuan signal, iaitu penerimaan dan penerimaan signal otak tu secara normal. Katakan kalau dopamin tu dia boleh keluar lebih banyak, itu dia maksud dia hijack. Contoh kita ambil ni, secara normal pengembesan hormon dopamin. So hormon dopamin biasanya kalau kita ambil, dia hanya boleh mengeluarkan hanya dopamin itu secara normal mungkin di antara contoh kalau kita ambil food, biasanya dia akan keluar hanya 150 saja. Seks biasanya bila kita melakukan seks hanya 200, tapi bila kita ambil bahan psikoaktif seperti amfetamin, maksudnya dia sudah hijack kita punya otak tu. Apa yang dimaksudkan hijack? Dia sudah merangsang pengeluaran hormon-hormon secara tidak normal. Tengok kalau amfetamin sampai 1000 kali ganda. Kalau kita ambil kokain sampai 300 kali ganda. Begitu dengan nikotin sampai 250, morfin sampai jadi dadah yang paling tinggi amfetamin ni. Jadi pil kuda lah. Kenapa orang suka ambil pil kuda? Sebab dia nak rasa high tadi tu. Jadi dia akan ulang lagi ambil, menyebabkan otak kita. Dia akan mempengaruhi otak kita. Okey. Ini sebagai satu contoh yang cikgu kita ulang kaji. Ini adalah yang normal. Okey. Ini sebagai contoh yang bagaimana yang mempengaruhi kita punya sistem otak. So ingat, dadah ni ada dua jenis. Satu kita panggil agonistik, agonistik dak, yang jenis dadah jenis perangsang, stimulan. Lagi satu dadah jenis antagonistik, yang ni jenis dadah sedatif. Depression dadah, iaitu dia nak kurangkan pengeluaran hormon-hormon, jadi untuk kita lebih tenang. Itu sebab kadang-kadang ada orang terlalu overthinking. So bila overthinking, dia tak boleh tidur, dia banyak fikir, banyak masalah, banyak bimbang dengan banyak perkara. So doktor akan bagi dia ubat, biasanya benzodiazepin, iaitu adalah ubat jenis yang biasa kalau kat hospital kita panggil Xanax, Xanax ataupun anti-depression drug. So kita bila makan kita rasa tenang. Sebab apa? Dia punya fungsi tu, dia sudah hijack kita punya brain. So bila dia dah hijack kita punya brain, maksudnya kita tak berfikir dah. Kita rasa macam relax, rasa mengantuk, kita rasa kesekurang kebimbangan. Jadi itu sedikit. So cikgu buka kepada beberapa soalan sebelum cikgu tanya pelajar supaya nak tahu pemahaman pelajar. So ada beberapa soalan tak berkaitan dengan kita punya neurobiology dan addiction ni? Mungkin cikgu ada tak berapa jelas ke, atau mungkin cikgu tak faham tak terlalu laju ke? Okay, silakan kalau ada soalan. Okay, kita tanya dulu Muhaimin Afiq.
Muhaimin Afiq boleh dengar cikgu? Muhaimin Afiq boleh dengar cikgu? Okey, tak dengar. Okey, Azzi boleh? Azzi Maglia. Hai cikgu. Okey, Azzi dekat mana tu? Dekat rumah. Kawasan kat mana? Kuala Okey. Nerus. Okey, Azin. Apa yang Azzi faham tentang neurotransmitter? Dalam otak kita ni dia ada macam-macam jenis neurotransmitter lah. Contohnya dopamin, serotonin, semua-semua tu. Contohnya kalau seseorang tu yang ambil dadah jenis heroin, dia akan tingkatkan neurotransmitter dopamin dalam otak tu. So dia akan jadi rasa lebih gembira lah. Dia akan jadi lebih gembira sebab dia merangsang pengeluaran dopamin tu secara normal. Ya? Okey, bagus. Okey, kita dengar pula apa yang Atikah Leo ada. Atikah Leo. Atikah Leo. Okey, Atikah Leo tak bagi respon. Izzati Fatihah. Izzati Fatihah. Okey, Izzati. Apa yang Izzati faham tentang the reward pathway? Izzati Fatihah, apa yang Izzati Fatihah faham dengan reward pathway dalam otak kita? Okey. Tak jelas. Okey, kita tanya lelaki pula lah Muhaimin Afiq. Muhaimin Afiq ada? Muhaimin Afiq ada? Muhaimin Afiq? Okey, tak berbalas. Mukramin. Ya saya cikgu. Okey, Mukramin. Sekarang berada di mana? Kawasan? Kawasan mana? Okey, Mukramin. Apa yang Mukramin faham tentang the reward pathway? Apa yang saya faham dari reward pathway ni dia berlaku di dalam bahagian otak di mana yang melibatkan VTA, NACC dan juga prefrontal cortex. Okey. So apa kaitan dia dengan ketagihan dan penagihan ni? Ketagihan ni bila dia ambil dadah tu maknanya dadah tu memberi kesan pada hormon. Hormon tu merembeskan lepas tu dia bergerak ke seluruh otak dan menjadi rasa gembira kepada orang tu. Dia rasa gembira. So bila kita rasa gembira, apa yang menyebabkan jadi bila kita rasa gembira mengambil sesuatu tu kita akan ulang lagi ambil. Kita akan ulang lagi. Seronok. Dia seronok itu sebab kita akan ambil lagi. Itu sebab pelajar ada satu istilah yang kita gunakan kita pegang benda-benda dadah ni kita kata jangan keseronokan yang sementara akan membuatkan kita merana sepanjang masa. Ingat sampai bila-bila, jangan cuba-cuba. Jadi jangan cuba. Bila sekali kita dah cuba tu, itu sebab di dalam proses ini kita berpegang kepada prevention better than cure. Maknanya pencegahan itu adalah lebih baik daripada kita mengubati. Sebab apabila kita sudah terlibat dengan dadah ni, untuk kita tinggalkan sangat sukar. Dan biasa kita dengar perkataan relapse. Relapse ni adalah pengulangan kembali. Jadi that's why kita dengar satu epilet, jangan cuba-cuba. Dadah ni jangan cuba-cuba. Keseronokan yang sementara tetapi merana sepanjang masa, dan ingatlah sampai bila-bila. Okey, kita tanya juga Dayang Dayang Ifah ada? Dayang Ifah? Saya nampak ada dua, satu dia pakai handphone, mungkin satu pakai komputer. Dayang Ifah sila kalau ada. Okey, ada. Okey, kita dengar siapa lagi ni? Okey, kita nak dengar daripada Syazdan
Syazdian. Ada Syazdian? Syazdian ada? Tidak memberi respon. Okey, Syazdian. Okey, boleh bagi tahu cikgu. Apa yang awak faham tentang neurobiology dengan addiction? Okey, Syazdian boleh line clear ke kat sana? Syazdian. Okey. Sekejap, saya tanya cerita jawab. Okey, tak apa. Kita tanya yang lain. Kita tanya Yasmin lah. Yasmin Amirah. Ada di talian? Yasmin Amirah. Hai Doktor, Okey, Yasmin berada di mana kawasan? Bacok Kelantan. Okey, Yasmin. Macam mana line kat sana? Okey? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Yang ni okey dah kan? Okey, Yasmin, apa kaitan otak dan juga ketagihan? Boleh tak bincang secara ringkas? Tak dengan ketagihan. Otak ni adalah yang mana tempat terdapatnya berjuta-juta neuron ataupun sinaps yang melakukan rembesan hormon. Lepas tu addiction ni ketagihan yang mana apabila seseorang itu terlibat dengan ketagihan, dia akan mengganggu sistem otak yang normal yang akan menyebabkan gangguan untuk perprosesan maklumat ataupun fungsi otak yang normal. So dalam istilah dia panggil apa? Hijack the brain. Dia panggil kalau kita kita ambil dadah ni, sebenarnya dadah sudah hijack kita punya brain. Okey, bagus. So ada soalan pelajar nak tanya soal ini, kita akan sedikit ulang kaji. Ada pelajar-pelajar nak tanya ke berkaitan dengan penagihan? Silakan. So minggu depan kita sudah mula dengan pembentangan. So kumpulan pertama, semua kumpulan bersedia untuk membentangkan jenis-jenis dadah, dan cikgu akan tambah-tambah lah supaya perbincangan kita akan lebih menarik. Okey, mungkin pelajar-pelajar ada soalan, silakan. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Apa ni, contohlah kan, ayahnya tu dia penagih dadah. Betul. Lepas tu bila dia dapat anak, anaknya tu ada apa ni, pertumbuhannya terbantuk tau, macam pemikirannya semua kan, jadi macam lambat tau. Okay, jadi bila anaknya tu dah kahwin, adakah dia akan dapat anak yang sama terbantuk ataupun dia akan dapat anak yang normal? Maksudnya kesan ayah dia isap dadah tu hanya pada dia dan keturunan dia tu akan menyambung ataupun tak? Okey. Kalau ikutkan kajian daripada perubatan, kalau ada kajian daripada perubatan, itu dipanggil di bawah genetik, pewarisan genetik lah. Kita nak kata tak ada sepenuhnya tu tak, tapi dia adalah yang terdedah. Dia terdedah. Maksudnya dari segi genetik tu dia ada. So kalau kita nak faham macam mana genetik ni boleh diwarisi, contohnya kalau seorang ibu tu dia ada HIV, so HIV tu dapat daripada suami dia, so kita nak mudah faham. Okay, kata suami dia dapat HIV, so bila dia bersama dengan isteri dia dapat HIV, dan isteri tu akan bawa HIV tu pada anak dia. So anak dia tu juga ada HIV dan dia juga pembawa dan penerima HIV itu. So bila dia kahwin, anak dia boleh dapat HIV ke tidak? Kemungkinan untuk dapat tu tinggi. Tetapi dengan kesedaran yang kita ada, mana kita tahu bapa kita ada genetik, katakan genetik dadah yang menyebabkan kerosakan pada mental, sel-sel otak lah, sebab dia boleh bawa genetik tu, kan?
Jadi bila ada benda tu, kita terdedah. So bila kita terdedah, kita pergi ke doktor untuk dapatkan nasihat bagaimana untuk mengatasi benda ni. Contoh di dadah, kalau kata HIV, kata ibu tu HIV, dia nak nak anak jadi dia jumpa doktor, jadi doktor akan bagikan ubat yang boleh mengelakkan kromosom ataupun genetik yang membawa dadah itu berbawa HIV itu untuk kurang. Begitu jugalah dengan dadah. Kalau diambil memang ada dadah ni kalau jangka masa panjang dia akan merosakkan sel-sel otak yang menyebabkan kadang-kadang kita ada masalah mental. Ada yang serius, ada yang kurang serius. Jadi kalau kurang serius dia berkahwin. Dia boleh tak benda tu bawa? Jawapan cikgu memang boleh. Sebab ada pewarisan genetik tu. Tetapi mungkin tak sekuat bapa dia, tapi cara dia adalah bagaimana kalau ada, ambillah makanan-makanan tambahan dan ubat-ubat yang boleh mengurangkan kerosakan otak tu. Kita banyak ubat-ubat yang ada. Contohnya dia kalau nak mudah faham, kalau katakan makanan itu masin jadi jangan tambah garam, jadi mungkin kita akan kurangkan dengan menambah air. Jadi begitu dengan ubat kita. Jadi otak kita tu sudah ada, kita ada genetik tu, jadi dia pun ada. Untuk bawa ke anak dia tu mungkin ada tapi mungkin tak banyak, tapi cara dia bila dia begitu, jadi dia kena ambil langkah berjaga-jaga dan ambil langkah yang tambahan untuk mengelakkan benda tu lagi daripada merebak. Okey, bagus. Ada lagi soalan? Silakan. Cikgu, saya ada soalan lah. Silakan. Fatihah. Ya, Fatihah. Ada 2 orang individu yang contohnya kalau 2 orang individu ni dia ambil dadah, tapi satu individu ni dia punya tingkah laku, dia tak pernah pukul orang. Maksudnya walaupun dia ambil dadah, walaupun dia tak normal pemikiran dia, tapi dia tak pernah pukul orang. Tapi lagi seorang individu ni dia ambil dadah, tapi dia sanggup pukul mak dia sendiri untuk dia dapat dadah tu. Macam mana cikgu, macam mana individu tu dia boleh kawal dan individu tu dia tak boleh kawal? Baik, kalau kita belajar kesan pengambilan bahan ini dia berbeza mengikut orang berbeza. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia memang jenis pemarah. So jadi jenis pemarah. Jadi bila jenis pemarah, jadi bila dia ambil dadah, kan dadah ada jenis stimulan yang dia boleh merangsang. Dadah jenis merangsang. Jadi dia merangsang hormon-hormon yang menjadikan dia lebih marah. Tapi itu sebab bila kita kata kesan withdrawal effect lah, dipanggil withdrawal effect ni, dia berbeza dari segi jantina. Kadang-kadang lelaki dengan perempuan ambil, dia beza dia punya kesan withdrawal effect dia, kesan jangka panjang. Yang kedua, cara dia ambil. Kalau dia ambil mulut-mulut suntikan, beza. Yang ketiga, dos yang dia ambil. Sama ada dos yang dia ambil banyak ke sikit. Mungkin yang seorang ni ambil banyak, seorang ni ambil sikit dos dia. Jadi kita tengok tu kesan dia. Yang keempat, mungkin cara keadaan dia. Kadang-kadang ada orang ambil dadah sebab dia nak tenangan, ada orang ambil dadah sebab nak menghilangkan kemarahan dia. Jadi kalau tanya cikgu, kenapa benda ni berbeza, dia ada banyak faktor-faktor lain yang menyumbang kepada withdrawal effect tu. Dan withdrawal effect ni, walaupun kalau kita tengok general dia, katakan kalau kita ambil contohnya kalau kita ambil katakan kita ni ambil dadah jenis penenang, kita ambil depression ataupun benzodiazepine. So kita ambil benzodiazepine ni dadah jenis yang kita panggil penenang. So kita ambil, ada orang ambil satu boleh jadi tenang, ada orang ambil satu tak tenang-tenang, mungkin dia ambil 2. Okey, dia tengok dos dan dia berbeza mengikut orang. Okey, dia berbeza mengikut orang. Okey, dan mungkin kimia dalam badan kita pun beza. Dia macam ni pelajar kalau kita nak faham contohnya COVID virus COVID ni kan. So virus COVID ni dia masuk dekat 2 orang. Seorang ni dapat terus mati. Yang seorang ni dia boleh bertahan 14 hari, akhirnya dia jadi negatif. Tapi virus tu sama, virus yang sama iaitu virus COVID-19. Tapi kenapa seorang ni boleh meninggal, kenapa seorang ni boleh bertahan dan akhirnya jadi negatif? Dia ada tapi akhirnya dia negatif. Sebab banyak faktor. Faktor dari segi sistem ketahanan tubuh, sistem sikap ni, hormon-hormon tu boleh merangsang. Jadi withdrawal effect ni sebenarnya Fatihah dan rakan-rakan sekalian, dia berbeza mengikut orang walaupun mengambil dadah yang sama. Dia berbeza. Macam mana nak faham? Contoh COVID virus tu. Kenapa ada setengah yang boleh sembuh, kenapa ada setengah yang tak boleh sembuh? Sebab dia banyak faktor-faktor yang lain. Antara faktor-faktor yang lain iaitu yang dikatakan sebagai imunisasi badan dia. So dos yang diambil. Okey, dos yang diambil
Lepas tu cara pengambilan dia, sama ada inject ke, telan ke, suntik ke, masuk dekat buntut ke. Jadi itu akan mempengaruhi withdrawal effect dan berbeza mengikut individu. Okay, Fatia boleh jelas? Jelas cikgu. Okay, bagus soalan tu kan? Saya ada lagi soalan cikgu. Silakan. Contohnya lah, individu tu dia dah dapat, kita macam dah hantar dia pergi pusat pemulihan. Baik. Okay, lepas tu dia balik, dia kena lagi. And then kita hantar lagi pusat pemulihan, dia bertahan dalam 2-3 bulan, lepas tu dia buat lagi benda yang sama. Lepas tu dalam jangka masa yang panjang tu dia masih isap dadah lagi, and then dia kena tangkap. Lepas tu dia berubah lah dalam masa sebulan 2 bulan dia tak ambil benda tu, and then dia kena lagi. Maksudnya benda tu memang susah ke cikgu untuk dia berubah? Okey. Jadi kan bila kita berbicara tentang penggunaan bahan ni, kita tak boleh lari daripada membicarakan tentang relapse. Relapse ni apa? Untuk dia kembali tu tinggi. Untuk dia kembali tu tinggi. Tengok juga jenis dadah yang dia ambil. Contoh yang relapse yang tinggi ni dadah jenis opiat. Itu sebab kalau kita tengok dia ada terapi gantian metadon. Sampai dia ganti dadah opiat tu dengan metadon sebab nak harm reduction. Jadi relapse ni dia akan berlaku. Dia banyak faktor. Antara faktor adalah persekitaran itu sendiri. Mungkin persekitaran tu membuatkan dia craving. Dia sebab tak hilang tau, sebab dia dah masuk dalam otak. Jadi bila masuk dalam otak, sistem limbik. So sistem limbik ni sebenarnya dia mengawal juga sistem ingatan jangka panjang. Contoh sistem limbik yang kalau contoh kita kan, contoh kita ada pengalaman tak? Pernah tak kita dimarahi oleh bapa kita? So benda tu lama tau dia ingat. Sebab dia masuk dalam sistem limbik yang menyebabkan emosi. Jadi benda tu lama ingat. Walaupun bapa kita dah tak ada, contoh kita ada pengalaman manis dengan mak kita. Kan mak kita membesarkan kita, bersusah payah membesarkan kita. Mak kita dah meninggal dah lama dah 20 tahun. Tapi pengalaman tu masih kita ingat. Dan bila kita ingat balik, kita pun menangis. Sedih, aku tengok mak aku ni nak besarkan aku bukan senang. Tapi mak dia dah meninggal 20 tahun. Dan begitulah terjadi pada dadah. So dadah ni kita dah ambil, dia tak hilang. Sebenarnya dia ada dalam subconscious mind kita ataupun jangka panjang kita. Dan faktor-faktor yang menentukan untuk dia relapse sangat tinggi. So itu sebab antara isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ni relapse. Relapse ni kembali balik. Dah buat rawatan, kembali balik. Itu biasa. Sebab tengok faktor-faktor. Yang faktor pertama dari persekitaran lah. Mungkin persekitaran tu yang menyebabkan dia teringat. Contohnya kita dah lama dah tak tengok ayah kita. Tiba-tiba kita nampak basikal ayah kita. Kita tiba akan trigger benda tu. Kita teringat balik ayah kita sedih, ayah kita naik dengan basikal ni lah, ayah aku hantar aku dulu. Okay, kita trigger benda tu. Dia persekitaran. Yang kedua memang diri dia, individu tu, dia tak boleh kawal. Dia tak boleh kawal macam mana nak mengawal tekanan. So bila dia ada tekanan dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia ambil dadah. Jadi dia boleh juga berpunca pada diri. Diri, persekitaran dan orang-orang tertentu yang menyebabkan dia relapse. Itu sebab di dalam rawatan dalam intervensi dan rawatan penagihan, kita kena gunakan pelbagai kaedah dan cara. Kita tak boleh guna satu kaedah saja. Dan kita kena kuatkan walaupun kadang-kadang dah pergi rawatan dan pemulihan, untuk relapse tu tinggi. Itu sebab penyakit penyalahgunaan dadah ni suatu penyakit yang di mana dikatakan untuk kembali semula untuk menagih tu tinggi. Okay, Fatia, berjelas Fatia? Dan rakan-rakan? Jelas, terima kasih cikgu. Okay. Izwan ada Izwan? Izwan ada? Hai cikgu. Okay, Izwan dulu masa di pemulihan ada tak berjumpa dengan kes-kes penagihan ni? Boleh dikatakan hari-hari lah cikgu. Okay, boleh tak berkongsi sikit apa sebenarnya masalah mereka ni? Sebenarnya yang utamalah bagi banduan yang terlibat dengan dadah cikgu. Kebanyakannya dia terlibat balik kes ini memang masa masuk pusat pemulihan seperti ADK ke pengasih ke atau penjara cikgu. Memang pegawai pemulihan akan memberi modul rawatan. Contohnya kalau macam penjara dia bagi modul TC atau terapi komuniti. Okay. Kalau macam ADK dia ada modul dia dipanggil plan care. Tapi bila masa tempoh rawatan cikgu, dia orang boleh terima macam dia boleh melupakan benda tu. Tetapi bila dia bebas ke dunia yang sebenar cikgu, dia risikonya dia sebab faktor kawan-kawan satu,
Lagi satu, stigma masyarakat cikgu. Maksudnya, bekas banduan masuk penjara atau pusat pemulihan, bekas banduan ni kalau bebas ni memang dah tak terlepas daripada hidup dia. Maknanya stigma masyarakat faktor utama menyumbangkan diorang ni, ia akan ambil balik cikgu benda-benda ni. Maknanya banyak faktor yang menyebabkan dia relapse lah, antaranya persekitaran Ya cikgu. persekitaran, tapi kalau kita belajar relapse relapse prevention ni kita kena ingat apa trigger dia. Trigger dia PPT, iaitu dipanggil satu P yang pertama persekitaran lah, person dan dia itu persekitaran boleh mempengaruhi individu person, okay, person and lepas tu lagi satu dari segi masa lah, okay, PPT kita ingat person, perkara dan things lah, maksudnya ada benda-benda yang trigger dia. Jadi bila kita kena faham apa yang menyebabkan seseorang itu boleh relapse, kita kena pasti trigger dia. So antara kajian mengenai relapse prevention tu, antara trigger dia adalah persekitaran, masa dia, masa dan juga tempat. Jadi kita kena kawal yang benda-benda yang ni lah, sebab benda itu boleh trigger. Sebab orang kata dadah ni bila kita sekali kita dah ambil, kita akan jatuh cinta dengan dia. Jadi bila kita dah lama tak bersama dengan dia, sebenarnya kita makin rindu dengan dia. Itu sebab di dalam bila rawatan dia boleh okey, tapi bila dah habis rawatan, dia rindu, dia akan cari balik. Jadi banyak faktor lah banyak faktor yang menyumbang kepada kenapa seseorang itu relapse. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita akan sampai kepada relapse prevention. Okay, ni boleh tak saya jelaskan balik tentang agonistik dengan antagonistik? Okay, kalau nak faham, agonistik ni dadah jenis merangsang, dadah jenis perangsang, dia stimulant type drug. Apa maksud dia? Maknanya dia merangsang pengeluaran hormon tu dengan banyak, dia lagi merangsang. Contohnya hormon dopamin, dia jenis dadah agonistik, so dia akan merangsang pengeluaran dia. Tapi dadah jenis antagonis ni, dia menyekat. Contohnya GABA kan, dia menyekat pengeluaran GABA tu. Itu sebab kalau bila kita ambil alkohol, kita rasa macam perjalanan kita tak settle, sebab dia menyekat GABA tu yang mengawal kita punya pergerakan tu. Itu antara beza antara agonistik, antagonistik. Agonistik ni juga dipanggil sebagai dadah jenis stimulan dan juga dadah jenis stimulan. Antagonis ni dadah jenis sedatif dan juga dadah sedatif dan juga depression, dadah jenis penenang. Okey. Cikgu, kalau penagihan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang terlibat dengan dadah pada peringkat awal, mereka berhenti terus ke cikgu, atau kalangan mereka lebih senang untuk berhenti berbanding orang dewasa? Baik, untuk seseorang itu berhenti atau tidak, dia banyak bergantung kepada banyak faktor. Okey, faktor diri dia, faktor persekitaran dia, dan dia maksudnya dalaman dan luaran dia. Jadi tapi lebih mudah kita kata macam ni, lebih cepat dia dapat rawatan, lebih mudah untuk dia berhenti dari penagihan itu, tidak relapse. Jadi kalau bila dah lama dia dah lama dengan bahan tu, untuk melupakannya lebih susah. Cikgu boleh buat andaian macam ni, kita akan lebih sayang seseorang itu, kenal ataupun kita akan rasa rindu kepada seseorang itu apabila hubungan yang terbina itu lama. Okey, berbanding kawan yang sekejap kita jumpa. Jadi mungkin ini kawan kita, kawan dia daripada kecil sampai besar, sampai umur dewasa, kata umur 25 tahun, kita kawan dia sampai 25 tahun. Berbanding dengan kawan yang baru kita jumpa dekat kata kat universiti ni. Mana satu yang paling mudah kita lupakan? Jadi mestilah kawan yang mana? Kawan yang kita kenal baru tu lagi senang kita lupakan berbanding kawan yang lama telah kita kawan. Begitu juga dengan dadah. Bila kita dah bersebati mengambil dadah tu, lebih sukar untuk dia untuk nak berhenti daripada penagihan tu. Okay, ini dipanggil penagih tega. Penagih tega ni orang yang dah lama lah. Jadi kalau tanya cikgu, dari segi statistik menunjukkan bahawa orang yang daripada remaja lebih baik. Itu sebab dikatakan rawatan awal dapat membantu kalangan penagih itu untuk mendapat rawatan, ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris sobriety, iaitu lebih mudah pulih berbanding dengan penagih yang lama. Okey, bagus. Ada soalan lagi? Cikgu, saya nak tanya tentang painkiller. Ya. Okey, contohlah pada bulan pertama dia kena gugut tu teruk sehingga terpaksa makan ubat tu. Okey, pada bulan kedua dia kena sunggugut juga,
Dan dia terpaksa makan lagi ubat tu. Tetapi sebiji tu tak bagi kesan apa-apa. Adakah dia kena makan lebih baru dia okey? Lepas tu adakah itu dikira ketagihan? Sebab hampir setiap bulan dia terpaksa ambil pil tu untuk bantu dia. Okey. Dia painkiller ni sejenis dadah lah dia sejenis dadah. Ya, dadah yang mana dadah yang dipanggil dia punya tindakan dadah tu ada jenis antagonis lah. Dia menyekat rasa sakit tu. Jadi bila kita ambil satu tak cukup high, jadi dia sudah masuk fasa yang dipanggil tolerance. So maksudnya badan kita dah rasa imun. Dia macam ni tau. Tolerance ni macam ni So kadang-kadang bila kita masuk air panas kan, kita mula rendam kaki, kita rasa panas tau. Tapi bila lama sikit air tu dah kurang rasa panas. So badan kita dah tolerance dengan air panas tu. Begitu dengan badan kita juga. So bila kita ambil ubat tu, kata boleh kita rasa sakit. Tapi bila kita ambil ubat painkiller tu, kita rasa sakit sebugut. So kita ambil painkiller satu tu, dia beri kesan okey, dia tak ke. Lama-lama badan kita dah macam imun dengan benda tu. Jadi dia rasa kena ambil lebih. So kalau dia ambil lebih, mana itu dah kira kata fasa tolerance tadi tu. Tolerance. Tolerance sama kita mengambil bilangan yang banyak, escalation use, tapi untuk dapat same effect. Mendapat kesan yang sama. Then, bila kita bergantung dengan ubat tu, bila kita dah bergantung dengan ubat, kalau sakit dia ambil ubat tu. Tapi kita akan ambil banyak. Jadi itulah kebergantungan itu menyebabkan kita rasa kalau kita boleh kawal okey, tapi kebergantungan itu kalau tak ada ubat tu kita tak boleh nak hidup. Itu yang dikatakan ketagihan kepada ubat tersebut. Jadi painkiller sebenarnya sejenis dadah. Itu sebab kita mengambil dos yang tertentu. Jadi bila berlaku macam ni, itu sebab cikgu sarankan di samping ambil ubat, ambil lagi rawatan-rawatan lain. Macam cikgu kata kalau sendiri ni mungkin ada orang ambil air macam tempat panas letak. Itu kita kena pelbagaikan rawatan supaya kita tak nak bergantung kepada ubat ni. Kalau bahasa orang putih panggil drugs. Drug ni kalau orang putih, kalau orang barat panggil di istilah Inggeris tu ubat. So kita tak nak bergantung pada drugs. Painkiller juga sejenis dadah. Dadah jenis sedatif. Yes, sedatif. Okay? Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama. Cikgu, kalau kita dapat lihat sekarang untuk penagihan dadah bukan terkenal dengan individu biasa, tapi kalau dilihat orang alim yang ada ambil, contohnya macam budak tahfiz untuk menghafal Quran, adakah ini faktor keimanan, faktor sekeliling yang menjadi trigger untuk diambil? Baik bila kita tengok ada orang yang mengambil dadah ni, kadang-kadang di pusat tahfiz ambil, kita kena tengok banyak faktor lah. Kita satu tengok dia punya regular kendiri dia, kawalan kendiri kadang-kadang ada orang belajar agama ni sebab dengan agama itu membuatkan dia kuat. Dia membuatkan dia kuat, jadi dia ambil. Dan pastinya dia mempunyai personality yang rapuh kan, jadi dia ambil agama. Tapi kadang-kadang tak boleh kawal. So manusia ni dia berbeza apabila dia berhadapan dengan stres. Ada orang kena maki pun dia okey je kan. Kena maki pun dia okey je. Dia dapat result rendah pun dia okey je, tak ada masalah. Ada orang dapat result rendah dia tak boleh dah stres kan. Jadi daya ketahanan kita menghadapi stres tu kadang-kadang menyebabkan kita sama ada nak mengambil dadah atau tidak untuk mengurangkan stres. Jadi dia bagi cikgu dia bukan berkaitan dengan individu-individu yang alim ke, tahfiz Al-Quran ke, dia tidak kena mengena sebenarnya. Dia tidak ada kena mengena. Sebab Islam tu tidak boleh dilihat melalui sekolah tahfiz. Islam tu tidak boleh lihat sebab dia ustaz. Tak, Islam itu kena lihat pada hati dan dia mesti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tak boleh kata individu-individu alim ni dia lebih mereka boleh terlibat. Jadi itu adalah satu pemikiran yang cikgu nampak macam sempit, tapi sebenarnya dia bergantung pada diri, bagaimana ia dapat mengawal stres. Ada orang dia personality dia personality seseorang itu. So dalam kajian personality orang yang tak boleh tolerance dengan stres lebih tinggi untuk ambil dadah berbanding dengan orang lain. Dia berkaitan dengan personality seseorang itu. Cikgu, adakah individu yang penagih adakah ini faktor keimanan, faktor sekeliling yang menjadi trigger untuk diambil cikgu jawab sikit Fatin So kalau seseorang itu ambil dadah, kita kena tengok faktor dia, apa yang menyebabkan dia faktor. Kalau kita belajar etiology of substance abuse dia banyak faktor. Ada faktor genetik, ada faktor psikologi, ada faktor sosial. Ada banyak. Jadi kita tak boleh pukul rata je tahu isu dadah ni. Kita kena betul-betul buat kajian ni, kita kena buat behavior assessment, cognitive assessment Tapi cuma yang kita belajar ni dia cari trickle dia macam tu lah Dia ada faktor-faktor. Tapi kita tak boleh tengok penagih ni semua sama tak boleh pukul rata macam tu. Okey cikgu, adakah individu yang menagih dadah akan terkena penyakit AIDS dan HIV? Dia akan terkena AIDS dan HIV kalau dia berkongsi jarum.
Kalau dia tak berkongsi jarum dia tak boleh. Dulu kes-kes HIV AIDS ni dia banyak terjadi di zaman-zaman dulu. HIV AIDS ni dia berkembang melalui penagihan dadah sebab dia berkongsi jarum tu. So berkongsi jarum tu menyebabkan dia boleh dapat HIV dan AIDS. Tapi hari ni HIV dan AIDS berkembang melalui hubungan seksual. Tapi boleh ke orang menagih dadah dapat HIV dan AIDS? Jawapan dia boleh. Kalau risiko dia paling tinggi apabila dia berkongsi jarum. Akan lebih cepat dia kena. Okay, mungkin kita ada lagi soalan, silakan. Okay, so kalau tak ada kita berhenti setakat ini. So insyaAllah minggu depan kita akan tengok presentation kumpulan pertama, standby. Dan semua kumpulan standby, kita akan membincangkan tentang apakah jenis-jenis dadah untuk minggu depan. So kita tundukkan kita punya perjumpaan dengan Tasmi Kifah dan Suan Thomas.